Okay, so kita sambung kepada chapter candlestick pula. So candlestick ni pun sama juga, kita nak mencari reversal, tetapi kita mencari reversal pada time frame yang lebih kecil ataupun pergerakan yang lebih kecil lah. Okay, so kalau macam contoh tadi, chart pattern tadi, mungkin kamu akan mengambil masa yang banyak sebab perlukan pattern tu perlu wujud pada candle yang banyak. So tak cantik lah, lambat nak tunggu. Okay, tetapi jika menggunakan candlestick, Japanese candlestick, kamu hanya perlukan maksimum 3 candle sahaja untuk dapatkan reversal. Okay, so lagi cepat berbanding dengan chart pattern tadi lah. Okay, so sebenarnya chart pattern more kepada swing punya, tu more kepada signal nak cari swing. Candlestick pattern untuk scalping atau intraday lah, untuk mencari entry secepat mungkin. Okay, so itu beza dia. So candlestick adalah antara benda yang paling basic di dalam MT4. Okay, sebab dan dia adalah benda yang walaupun dia basic, dia adalah tools yang paling penting. Okay, sebab dia menunjukkan pergerakan harga. Okay, apa yang harga tu buat, naik turun, kenapa naik, kenapa turun, berapa ramai tengah buy, berapa ramai tengah sell. Right, so semua data tu ada di candle. Okay, so kat sini kita ada dua jenis candle, bull candle dan bear candle. Okay, so kalau bull candle, dia akan bermula dari kawasan sini. Okay, kawasan open dia lah. So lepas open, dia akan turun ke low, dan dia akan naik ke high, dan dia akan turun berhenti di close. Okay, so ini adalah dia punya sesi pergerakan. Yang kamu nampak adalah bentuk yang ini, tapi kamu tak nampak yang pergerakan ni. Yang ini sebenarnya lagi penting. Okay, bermaksud dia bermula di open. Okay, dan dia turun ke low, naik kat high, dan dia akan berhenti dekat close. Okay, so selalu dia apa-apa pun dia akan bermula dari open dan berhenti di close lah. So kalau untuk bear candle pun sama. Okay, mula di open, habis di close. So bila dia start open, high, low, close. Okay, this is open, this is high, close kat sini, dan low kat sini. Ini pergerakan dia. So di sini kamu nampak dia turun, naik banyak, turun sikit. Okay, ni naik sikit, turun banyak, naik sikit. Okay, bermula seller turunkan harga, buyer naikkan balik, seller cuba nak turunkan tapi tak dapat. So majority adalah buyer, so that's why market pull. Okay, so cerita yang kat sini, market menaik, ada buyer, market turun balik, seller, market cuba nak naik balik, buyer. So majority adalah seller, itu sebab market sell. Okay, bukannya kita tengok candle merah, candle hijau, oh buy sell, tak. Kita tengok berapa ramai yang masuk buy, berapa ramai masuk sell. So untuk tahu berapa ramai, kita akan tengok pada di body candle, body candlestick. So body candlestick tu dia akan menunjukkan berapa ramai yang tengah buy dan sell. Okay, so selalunya kita akan jumpa macam-macam bentuk dan jenis candle. Okay, so secara asas dia ada dua jenis, kecil dan besar. Okay, so kalau candle tu kecil, bermaksud pada masa tersebut buyer dan seller tak ramai. Okay, tak ramai yang tengah trade pada masa tersebut. So jika kalau kamu nampak market candle tengah kecil-kecil, maka spread pun akan besar sedikit lah. Sebab tak ada orang, tak laku. Okay, so kalau let's say kamu nampak market tiba-tiba candle semua besar-besar, lepas tu laju,
Pada masa tu kamu dah tahu market tengah ramai orang. Buyer ada, seller pun ada. Tak jangan risau. Pada masa tu spread memang akan kecil lah. Sebab kita confident ramai orang akan masuk pada masa tersebut. So kita tak perlu hirau sangat. Okay. So itu function body candlestick. Alright, so kalau kamu nampak candle tengah kecil-kecil, banyak-banyak kali kecil, okay, market tengah slow. Apa kalau kamu nampak market candle besar-besar, naik, besar-besar turun, market tengah rancak, buyer dan seller tengah ramai. So masa tu market bergerak laju. Okay. So kadang-kadang kamu akan jumpa shadow. Okay, so shadow ni adalah hint atau signal untuk nak bagi tahu di mana pada masa tersebut ada reversal yang akan berlaku. Okay. So selalunya kalau check shadow ke atas, market akan turun ke bawah lah. Kalau shadow ke bawah, market akan naik ke atas selalunya. Bukan 100%. Okay. Tapi kalau kamu nampak ada market yang tengah shadow ke atas, okay, ada chance market tu akan turun balik. Contoh, let's say kita ambil USD. Okay. So kalau macam sekarang ni, keadaan semasa sekarang, shadow tak begitu besar lagi. So tak susah nak cakap market tu akan turun. Okay. Tapi kalau let's say saya ambil yang beberapa hari lepas. Okay. So kat sini saya ada satu lagi. Okay. Okay, so kalau contoh yang ini, kamu boleh nampak shadow dia banyak kat bawah. Okay, dan boleh nampak market tu dia reverse. Okay, so sana ni hint yang kita akan tengok lah. So antara contoh yang lain kat sini. Okay, market menaik, shadow ke atas, market akan turun. Okay, tapi kalau macam contoh yang macam ni tak boleh guna. Sebab apa? Sebab sebelum itu market sideways. Dia bukan market menaik atau market menurun. So yang ini tidak valid. Jadi bukan untuk entry, untuk dapat tahu market selepas tu reversal. Untuk entry kamu kena pergi kepada time frame yang lebih kecil, cari reversal pattern. Shadow ni dia hint saja. Bagi hint, dia bagi tahu okay, kejap lagi kamu boleh masuk. So kalau contoh sebab ni ialah H1. So kalau nak kamu pergi time frame yang lebih kecil, cari balik mana shadow tadi tu. Okay, cari nampak sini. Yang ini engulfing. Boleh masuk tempat yang sama tadi. So kalau saya pergi lagi kecil, okay, maksud kat sini kita dah entry kat sini. Okay, so kalau saya pergi lagi kecil, kita tengok ada tak entry point yang lagi dekat. Tak ada. So yang 15 minit pun sama, dia menunjukkan 3 inside down pada tempat yang sama. Okay, so dia pun masih bagi tahu signal sell dia kat sini juga. Okay, kadang-kadang kita bila kita pergi kepada time frame yang lebih kecil, kita akan dapat entry yang lebih cepat. Okay, cuma shadow tu dia bagi hint sahaja, dia bagi signal sahaja, cakap kejap lagi kita akan turun. Cuma kita nak confirmation turun tu, selalunya kita akan menggunakan engulfing lah. Okay, candle engulf. So kat sini macam tak cantik lah engulfing dia. So sell kat sini, market turun. Simple. Okay, itu function shadow. Kat sini contohnya shadow. Okay, market menurun, market menaik balik. Okay, so dia bukan 100% dia tak boleh, dia bukan 100%, tak selalunya 100% berlaku. Okay, tetapi dia boleh memberi signal. Dia bagi hint. Situ dah naik, turun balik. Okay, dia bagi hint kat sini, market
akan ada reversal. Turun, shadow, naik balik. Okay? Simple. Itu function shadow. Okay? So setakat tadi tu ada soalan tak? Based pada body dan shadow. Kalau body kecil, market slow. Body besar, market rancak. Shadow, dia bagi hint untuk reversal. Okay? Simple. Sekarang ni kita masuk jenis-jenis candle. Candle-candle asas, basic candlestick. Okay? So antara yang selalu maksudnya candlestick asas ni, basic ni, candle-candle yang kamu akan selalu jumpa dalam market, dan kamu kena tahu apa sebenarnya signal yang dia cuba berikan pada market pada masa tersebut lah. Okay? So yang pertama ni, ini adalah spinning top. Spinning top simple je, body dia kecil, lepas tu dia ada shadow. Okay, shadow ni syarat tambahan, dia tak semestinya wajib. Kalau tak ada shadow keluar sikit je kat bawah, boleh, tak ada masalah. Shadow atas sahaja pun boleh, tak ada masalah. Yang penting body dia kena kecil. Okay, body dia kena kecil. Dan apakah maksud dia? Apakah function dia? Function dia, dia beritahu pada market tengah tak tahu nak pergi mana. Indecision. Maksud spinning top ni, bila kamu nampak spinning top di MT4 kamu, di chart kat sini, maksudnya market tak tahu nak pergi mana, dia sideways. Okay, so kat sini contoh let's say saya buat tadi, this is open price, low, high, dan dia pergi balik situ. So movement yang ini dengan yang ini lebih kurang sama kat sini, so tak cantik, tak kena. Tak boleh, so dia akan jadi sideways. Okay, maksud market tak tahu nak pergi mana. Okay, so selalunya kita panggil sebagai sideways. Tapi jika kalau kamu nampak spinning top tersebut pada penghujung market, maknanya market tengah naik, tiba-tiba keluar spinning top. Okay, so ada chance market lepas tu dia akan turun. Okay, tapi selalunya dia akan menjadi indecision. Maksud market tak tahu nak pergi mana. Buyer ada masuk satu orang, seller masuk satu orang. Market naik turun situ je. Okay. Next one is Marubozu. So Marubozu ni adalah candle yang full body candle. Candle yang besar. Okay, so candle yang besar, dia menunjukkan body yang penuh. Selalunya dia tak ada shadow, ataupun shadow dia mungkin sikit saja. Itu tak perlu risau. Yang penting kamu kena nampak body dia kena penuh, besar. Body kecil-kecil tak boleh, dia kena warna satu body yang besar. So barulah kita boleh panggil Marubozu. So Marubozu tu maksud market tengah bergerak satu arah. Tak spesifiknya candle arah pun. Itu Melayu punya ajaran tu, bahaya. Ajaran orang Malaysia tu, candle arah. So sangat bahaya. Sebab kadang-kadang lepas Marubozu, candle boleh reverse balik. So kita tak. So candle arah tu sangatlah salah. Point yang salah sebenarnya. Okay, contoh kat sini. Okay, market tengah turun, tiba-tiba keluar doji. Market confirm naik balik lepas tu. Okay. Market tengah naik, full body, tiba-tiba keluar. So market akan turun balik. So jangan anggap Marubozu tu boleh menjadi penunjuk arah setiap kali. Gold nak test berapa? Okay, gold dia dah test 1960, tak dapat, dia turun balik. Itu je, USD pun dah start positif balik. Okay, bila nak trade, tengok USD, jangan jadi malas. Tengok kat USD, apa USD tengah buat sekarang ni. Nampak tak? Kita tengah cuba nak naik balik. Tu. So bila USD naik, gold turun.
Nampak? Dia buat reversal dah. Pattern dah keluar, triple pattern dah keluar. Marubozu, doji, marubozu. Market akan reverse. So gold akan reverse jugalah. Okay, gold dah keluar engulf. Saya ambil chart lagi satu. Okay, clear. Gold tengah buat apa yang tengah buat 15 minit. Ada tak? 15 minit engulfing. Sell. Tu je. Okay. Pak shadow H1 shadow dia dah keluar kat H1. Berapa besar shadow dia. Kalau kita tadi ikut Marubozu ni cakap candle tunjuk arah, kita buy, jatuh balik. Dah ada sakut. Okay. Dia bukan penunjuk arah. Marubozu bukan penunjuk arah. Dia hanya bagi tahu pada masa tersebut ramai buyer atau ramai seller. Tidak semestinya candle seterus tu akan sambung perkara yang sama. Okay. USD index. USD 30 tu index. Lain. Itu index. Okay. USD index ni dia bercerita tentang mata wang USD. Itu sebab dia bagi USD index, dia bukan US index. Okay, dia cerita tentang mata wang USD lemah ke kuat. Okay. So tadi tu kat sini kita lepas pandang tadi kejap. Okay, so yang ini adalah doji. Doji ni adalah favorite ke semua trader. Kegemaran trader ni doji, sebab dia bila market tengah menaik tiba-tiba keluar doji, market tu akan selalunya turun. Okay. Indeks lah gerak dulu. Sebab harga gold berdasar kepada USD. So USD index kena gerak dahulu. Okay, so doji ni dia menunjukkan reversal jugalah. Market tengah turun, tiba-tiba ada doji kat bawah. Okay, so ada chance market reverse naik balik. Okay, so simple saja nak guna. Dengan syarat kamu nampak market tengah turun atau tengah naik. Jangan main tengah-tengah jalan masuk. Kadang-kadang kat tengah-tengah ni ada juga doji yang keluar. Okay, so kena berjaga-jaga. Kena tahu adakah market sudah habis berhenti turun. Dan kalau ada tengah naik tu, adakah dia sudah habis naik. Lepas tu bila keluar doji, okay, barulah confirmation untuk reversal. Kalau tidak, rugi je. Masuk tengah-tengah jalan. Okay. So setakat yang tadi tu ada apa-apa soalan? Semua okey. Participant dah ramai tapi semua senyap. Bahaya juga ni, takut. Okay, saya continue on ni. So yang sekarang ni kita nak cerita berkenaan single candle. Maksud single candle ni, menggunakan satu candle sahaja kamu dah boleh nampak ada reversal di market. Okay, so kat Malaysia ni kita sukalah guna hammer, hanging man, inverted hammer. Okay, shooting star ni semua kita sangat-sangat suka guna. Sebab apa? Sebab dia gabungkan dua benda sekali. Okay, dia gabungkan reversal dan ada shadow. Dua perkara. Candle reversal dan ada shadow sekali. So sedap. Reversal dia sangat-sangat sedap lah. Okay. So tetapi bukannya bermaksud kita boleh guna semua hammer yang kita jumpa dekat chart. Okay. So kena perhatikan keadaan market semasa. Dengan syarat contoh macam hammer, market kena
berhenti di support. Okay, keluar candle hammer, kemudian baru market naik balik. So sama juga untuk hanging man lah. Market naik, dia akan berhenti di support. Ini resistance sorry. Ini support, ini resistance. Okay, market menaik, dia berhenti kat resistance, hanging man keluar, market turun. Barulah betul logik nak entry sell kat situ. Okay, so candlestick reversal pattern ni tak boleh guna tengah-tengah jalan. Kamu kena plot SNR dahulu, kemudian gunakan baru tengok candle di SNR tu ada reversal atau tidak. Okay, so sama juga untuk inverted hammer dengan shooting star. Okay, market berhenti di support, market berhenti di resistance, turun, dia berhenti, keluar inverted hammer, dia reverse. Okay, dia naik, berhenti di resistance, keluar shooting star, market tu akan reverse turun balik ke bawah. Itu function dia lah. Okay, kena guna dengan support dan resistance. Tak boleh nak cari tengah-tengah jalan sesuka hati macam tu saja. Tak ada logik ni kat situ. Okay, trading kena ada logik. Okay, next kita tengok dual candlestick. Okay, dual candlestick ni maksud kita perlukan dua candle, satu dan dua. So dua candlestick lagi selamat lah, lagi kukuh reversal yang akan berlaku. Okay, so antara yang paling popular adalah engulfing. Okay, sama macam tadi juga, kena ada support, kena ada resistance. Market turun, keluar engulfing punya pattern, kita masuk buy. Okay, contoh market menaik, pattern engulfing keluar di kawasan resistance, kita pun masuk sell. Dengan syarat support resistance sudah ada dahulu. Okay, so engulfing tu macam mana kita nak tahu candle tu engulfing? Okay, candle yang kedua ni dia akan selalunya lebih besar daripada candle yang sebelumnya. Dia kena besar. Maksud engulfing tu memakan. Okay, so candle besar makan candle yang kecil, dan barulah boleh engulf, barulah kita buy selepas pattern tersebut. Okay, so sama juga dekat bearish engulfing. Okay, market menaik, ada resistance ke atas, dia berhenti, keluar engulfing, candle merah lagi besar pada candle bull. So kat sini kita sell, market pun turun. Okay, so yang ini satu lagi pattern. Yang ini ramai yang susah nak detect sebab dia agak banyak sedikit SOP dia lah. Okay, so yang ini adalah tweezer bottom dengan tweezer top. Cara nak detect, dia dua-dua candle pada bentuk yang lebih kurang sama. Okay, shadow ni dia bukan syarat wajib, dia syarat tambahan saja. Kadang-kadang kita akan nampak ada shadow kat dalam, kadang satu je, kadang satu tu pendek. Okay, so yang itu syarat tak wajib, tetapi yang paling wajib bila kamu kena pastikan bentuk saiz dia ni sama. Okay, kalau saiz dia sama, okay, baru logik, baru boleh diterima sebagai tweezer. Kalau tidak, tak dapat. Okay, tweezer top dengan tweezer bottom. So seterusnya, cikgu engulfing kena check. Engulfing mana ada doji? Bila pula engulfing dengan doji sekali? Engulfing kena check dua body lah, badan yang kecil dengan badan yang besar. Mana ada engulfing dengan doji? Salah tu. Nampak body kecil, body besar. Weak tak payah, shadow tak payah tengok.
Weak tak payah doji. Maksud kamu cakap weak. Okay. Shadow ni tak perlu perhatikan untuk body, untuk engulfing. Okay, kamu perhatikan body kecil, body besar cukup. Okay, body kecil. Tadi. Body kecil, body besar. Cukup. Okay. Body kecil, body besar. Cukup syarat macam tu saja. Shadow tak ada memainkan peranan dekat engulfing. So tak perlu perhatikan. Right. So next punya adalah faham. Okay, thank you. Good. Divya, good. Okay, so seterusnya adalah morning star dengan evening star. Okay, so morning star, evening star, dia perlukan 3 candle. So dia lambat sedikit, tetapi lagi lambat, lagi kukuh. Reversal tu lah. Okay, so terpulang kepada apa yang kamu nampak pada market. Dia akan muncul dengan bentuk-bentuk yang tertentu. So kamu perhatikan saja apa yang akan keluar. Mungkin keluar engulfing yang paling cepat keluar. Tapi kalau let's say tak menjadi engulfing, dia akan jadi pattern yang lain. So kena tunggu. Okay. So yang ini simple saja. Dia marubuzu ke bawah, market turun, dia akan keluar marubuzu dahulu. Kemudian ada doji. Kemudian ada marubuzu patah balik, naik ke atas. So sini yang reversal dia. Okay, kena complete tiga-tiga ni. Complete tiga-tiga baru boleh naik. Tidak, tak boleh. Okay, syarat dia tiga-tiga tu kena siap. Ada marubuzu ke bawah, ada doji, ada marubuzu naik balik ke atas. Okay, size dia tidak memainkan peranan sangat. Yang penting kena lebih kurang sama aja size dia. Kalau yang candle ketiga tu tiba kecil je, tak boleh lah. Okay, terlalu kecil pun tak boleh. Kita nak lebih kurang sama saiz. Okay, candle pertama dengan candle ketiga kena lebih kurang saiz yang sama. Ada marubuzu dan bawah keluar doji, tidak kira sebagai reversal. Reversal lah, macam apa yang tengah tunjuk sekarang ni. Sekarang lah, this is marubuzu dan this is doji. So dia akan reverse, naik balik ke atas. So this is the other way around. Marubuzu dan keluar doji. Ini lagi satu. Kena tunggu tiga-tiga. Tiga-tiga kena siap dahulu baru boleh entry. Itu sebab kita panggil triple. So kita kena tunggu 3 candle tu keluar. Candle keempat baru kita masuk position sell. Untuk confirmkan yang betul 3 candle tu cukup syarat. Bukannya selepas doji tu kamu terus masuk. Okay, tak boleh. Tak boleh, tak ikut syarat. Walaupun doji tu kita cakap reversal pattern, okay, tapi disebabkan sebelum dia adalah marubuzu, bermaksud pada masa tu ramai trader yang satu arah. So, kita takut sedikit lah. Okay, ramai kat sini tengah sell, ramai, tiba-tiba ada doji. Barulah kita rasa, mungkin ada buyer akan counter. Itu function dia. Itu sebab kita perlukan sampai 3 candle sekali. Okay. Alright, so yang ini adalah contoh di mana engulfing tidak menjadi. Macam tadi kita cakap 2 candle So yang ini 2 candle untuk engulf tak menjadi, di mana candle kedua tidak cukup besar candle pertama. Macam engulfing candle kedua kena lagi besar daripada candle pertama kan. So yang ini candle kedua tak cukup besar. So apa yang dia buat? Dia akan tunggu candle ketiga. Okay, so candle nombor 2 campur candle nombor 3 lagi besar daripada candle nombor 1. Kena macam tu. Okay, lain sedikit. Okay, dia konsep daripada engulfing yang tidak menjadi. Okay, daripada engulfing yang tidak menjadi, dia tukar menjadi 3 inside up dan 3 inside down. Okay, so maksud market tengah menaik, candle cuba nak engulf tapi tak cukup syarat. So kita tunggu candle lagi satu. So apabila dua-dua ni bergabung, dia menjadi lebih besar daripada yang ini, maka market akan turun.
Tu inside down lah. Okay, simple. Okay. Untuk yang tadi tu ada soalan. Entry kat mana? Candle yang keempat. After all, selepas tiga-tiga tu dah siap. Okay, lepas satu, dua, tiga dah siap. Masuk sel dekat nombor 4. Sebab yang ini kena siap dahulu. Kalau tak siap tak boleh. Okay, kena siap dahulu. Candle keempat baru masuk. Itu sebab kita panggil triple. Maksud kamu kena tunggu 3 candle. Okay. Right, so ada soalan lagi? So sekarang ni kita tengah tunggu. Nak tengok adakah USD boleh kuat balik atau tidak untuk malam inilah. So, sebab tadi tu dia dah drop. Okay, so sekarang ni kita tengah tunggu adakah dia boleh reverse balik. Okay, so antara hint kat sini kita nak tengok ni, nampak cantik lah doji. Okay, so bila ada doji kat bawah, okay, market tadi turun kan, market turun, doji kat bawah, ada chance lepas ni mungkin USD boleh naik balik. Okay, so kat sini kita nak gunakan yang 3 candle tadi pun boleh. Okay, so Marubozu turun. Okay, dan kita dapat doji, dan kita nak tunggu Marubozu hijau ni naik berapa tinggi. Kalau dia boleh sama level dengan Marubozu merah ni, maka ada chance market akan naik ke atas. Okay, so itu sebab kita kena tunggu, bukan masuk terus. Kalau masuk salah, ambil float. Okay, so untuk hari ini punya ada apa-apa soalan tak? Semua okey untuk hari ini. Okay, so kita tengah tunggu yang ini siap. Zone, cara lukis zone guna shadow. Zone apa ni? Apa zone apa yang kamu belajar guna shadow pula ni? Tak ada. Mana ada entry zone guna shadow? Shadow tu nak tengok reversal. Kamu guna support resistance. Dan kamu guna candlestick untuk entry. Macam sekarang ni, 3 ni dah siap. Okay. Candle yang keempat kat sini, masuk lah buy. Okay, as long as candle tu tak tembus bawah kamu punya support. Macam tu je. Bukannya base pada shadow. Shadow tu dia bagi hint. Okay, dekat sini mungkin ada reversal. So, gunakan technical yang ada. So, technical yang ada adalah candlestick reversal pattern. Okay. Ada apa-apa lagi last question? Pukul 10 dah pun. Reversal pattern nak letak stop loss dia bukan base pada reversal pattern. Stop loss base pada kamu. Stop loss base pada kamu, bukan base pada reversal pattern. Tengoklah kalau let's say kamu nak entry kat sini, tengok support yang seterusnya dekat mana. Dekat situ
Kira balik dulu. Kira berapa pip. Okay, 40 pip. Ha, kalau 40 pip, kira $100, risiko 40 pip. Nak risiko $40 ke $4? Macam tu. Okay, lain orang, lain risiko, lain account, risiko dia lagi lain. Ha, tak boleh guna tak boleh guna nombor, tak boleh guna SL yang sama untuk semua, tak logik. Okay, kan chat semua bergerak lain-lain. Tak, kalau pattern dah siap, masuk je. Tadi tu pattern dah siap, masuk lah. Pattern dah siap. Tunggu pattern tu siap saja. Ni dah siap dah pattern dia. Marubuzu dah keluar, Doji dah keluar, Marubuzu dah keluar balik. So, terus masuk candle. Candle baru tu terus masuk. SL terpulang kat diri sendiri. SL tu dia terpulang pada diri sendiri. Kalau letak SL 20 pip, setiap kali lah kena SL tu. Market punya shadow dah berapa pip dah. Bila dia shadow sekali dapat 10, 20 pip. Okay, cut loss. Kamu masuk sell, letak 20 pip, shadow turun 20 pip, okay, cut loss lagi. Nampak? Okay, so nak letak cut loss tu boleh, tapi fikir logik. Dari letak cut loss, baik tunggu kat entry point seterusnya untuk layer. Lagi betul. Ni dah masuk sell, market turun 30 pip, okay, cut loss. Apa functionnya? Setiap kali market lawan, cut loss, cut loss, cut loss. Tapi lot janganlah besar. Nak layer. $100, jangan risiko $30, risiko $3 untuk $100 punya account. Fikir logik. Okay. Ada lagi soalan? Last, sebelum kita habiskan recording hari ni. Ada apa-apa lagi? Tak ada? Semua okey? Semua tak ada soalan? Okay. So, kita akhiri kelas kita hari ini kat sini. Okay, jumpa lagi hari Selasa hadapan pula. Okay, Selasa hadapan Fibonacci. Okay, so Fibonacci untuk Selasa hadapan. So, kalau siapa yang belum ada MT4, cuba dapatkan MT4 dahululah, sebab minggu depan kita banyak dekat chat. Dekat slide kita kurang sikit, kita banyak dekat chat. Okay, sebab Fibonacci tu dia banyak hands on. Okay, dia kena banyak dekat chat sikit lah. Okay. Alright, so terima kasih semua datang. Kalau ada apa-apa boleh PM saya nanti lah. Okay, kejap lagi boleh PM. Tak tanya dalam grup pun boleh, tak ada masalah. Okay, so Assalamualaikum dan good evening semua. Terima kasih.